Assalamualaikum. Salam. Salam Ustaz. Ain okey dah tu Ain? Dengar macam tak larat je Ain. Okey Ustaz. Okay, semua dah makan ke? Dah. Okay. Mana yang belum makan? Ma dah makan belum Ma? Oh Ma. Ma ada ke tidak ni? Tamia dah makan? Hey. Makan ni star. Okay. Makan. Okay. Siapa yang belum makan? Khaira dah makan belum? Dah makan. Tengah makan. Okay. Tengah makan tak apa. Okay. Siapa yang belum makan, boleh pergi ambil dalam makanan sementara kita buat kawan-kawan baca mak surat kejap. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Hari Khamis Kecak je hari Khamis Okay. Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Awak dengar bacaan Quran kat belakang tu? Dengar kuat ke dengan slow? Slow. Dia tak kuat sangat dengan Okey. Dengan suara ustaz mana kuat lagi? Suara Ustaz lagi kuat. Okey. Tak takut mengganggu. Okey. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Sekejap Ustaz pindah tempat ya. Ustaz rasa tak boleh mengajar sini sekejap. Ustaz, bila Ustaz cakap dia tak clear. Allah. Panas di sini. Okey, kat mana ni? Okey. Okey anak-anak murid Ustaz. Kita mulakan kelas kita dengan istighfar dulu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pemudahkan urusan kita dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kelapangan untuk belajar. Okey. Okey. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey. Kita baca doa sama-sama. Okey, bismillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim iftah qulubana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu serta kebijaksanaan-Mu serta hikmah daripada-Mu agar dapat kami menjadi anak-anak yang baik, agar dapat kami menjadi guru yang baik, agar dapat kami menjadi khalifah-Mu di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada dalam kalangan kami ditimpa dengan kesakitan, maka Engkau sembuhkanlah ya Allah. Dan jika ada dalam kalangan kami ditimpa dengan kesusahan dan kesempitan, maka Engkau permudahkanlah urusan mereka ya Allah. Sesungguhnya kepada Engkau kami berserah dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Amin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Tapi saya nak kena dengar dulu ni.
Okey, Ain ada Ain? Ada Ustaz. Ada. Haras ada? Ada Ustaz. Good. Ada. Insyira ada? Ada. Okey. Kira ada Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey. Okey. Anak-anak murid Ustaz, alhamdulillah seperti biasa Ustaz akan sentiasa mengingatkan awak tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak murid Ustaz, pada hari ini seperti biasa kita masih lagi boleh dapat menghirup udara segar, kita masih lagi boleh masuk belajar, kita masih lagi boleh duduk, boleh baring, boleh makan, boleh segala-galanya anak-anak murid Ustaz. So, tidak lain tidak bukan semua ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Now, Ustaz rasa macam kenapa Ustaz masuk dalam kelas ni? Ustaz rasa macam awak semua dalam keadaan yang tak berapa nak okey ni. Tengok macam semua muka sayu je, muka layu je. Okey. Tak apa. Okey. Anak-anak murid Ustaz. Okey, seterusnya Ustaz nak tanya apa hadis yang kita tengah belajar sekarang? Leave what make you talk. Tinggalkan perkara yang membuatkan kita ragu-ragu. Okey, tinggalkan perkara yang meragukan. Tinggalkan perkara yang membuatkan kita rasa tak betul. Macam tak betul, kita rasa macam benda tu macam tak baik, benda tu benda yang haram, benda yang salah. Okay, tinggalkan perkara-perkara macam tu. Okey. Okey, anak-anak murid Ustaz, seterusnya kita akan teruskan pelajaran kita pada hari ini untuk habiskan. Baik, Sofia. Okey, kita akan teruskan pelajaran kita dengan akhlak. Okey, kita akan teruskan pelajaran kita dengan akhlak. Okey, untuk pengetahuan awak, dalam tajuk akhlak ni awak ada lagi dua tajuk saja lagi untuk habis. Dan Ustaz berhajat untuk habiskan. Ustaz berhajat. Okey, keluarkan buku akhlak. Okey. 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 Kita dah belajar semua ini, tinggal saja dua lagi tajuk yang terakhir. Okay, dua minggu lepas kita dah belajar tajuk takabur. Okay, so minggu ni kita akan belajar dua tajuk ini iaitu ujub dan riya. Okay, minggu ni kita akan belajar dua tajuk lagi iaitu ujub dan riya. Okay, so pada hari ini kita akan belajar ujub dan esok insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan habiskan dengan riya. Okay. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, muka surat 66. Ini apa ni? Bersifat wujud. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kalaulah Ustaz nak tanya kepada awak. Once bila awak dengar perkataan ujub, apa yang bermain di fikiran awak? Orang yang sombong. Orang yang sombong lagi? Dia macam riak. Dia macam riak tapi dia ujub. Okey, lagi? Macam menunjuk-nunjuk. Okay, good. Lagi? Macam dia hebat. Lain daripada Kaisha. Selain daripada Kaisha. Dia rasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Good. Dia rasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Lagi? Dia merendahkan. Lain daripada Maisarah. Kita ada 11 orang. Takkan 4 orang je yang cakap? Kita kagum dengan kebebasan kita. Apa?
Kita rasa kita lebih hebat daripada orang lain. Kita rasa kita lebih hebat daripada orang lain. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kalau Ustaz ikut rentak awak ni, Ustaz tak boleh mengajar ni. Awak nampak lemau je ni. Okey, tak apa. Okey. Okey. Lemau, Ustaz. Atau lemau tak apa. Tak lemau tak apa. Saya mau makan limau. Lemau ni, lemau ni apa Biskut. Awak tahu biskut? Kalau biskut kalau kita terdedah kepada angin, dia akan masuk angin. Tapi dalam bahasa Melayu, Melayu kita panggil dia sebagai lemau. Lemau tu biskut yang lembik lah. Macam biskut yang macam aduh Ustaz, dia dah tak crunchy lah. Macam tu lah. Lemau ni maksudnya awak ni macam pagi-pagi ni aduh macam tak bersemangat je. Okey, tak apa. Itu side awak. Okey, side Ustaz, kalau Ustaz ikut rentak awak, kalau Ustaz ikut tak bersemangat macam awak, Ustaz pun tak boleh nak mengajar. Okey. Anak-anak murid Ustaz, kita akan teruskan. Okey, yang pertama sifat manusia. Terima kasih Khaira. Khaira ingatkan Ustaz kepada sesuatu. Okey, ingat anak-anak murid Ustaz, sifat manusia Ustaz selalu ulang. Sifat manusia ada dua anak-anak murid Ustaz. Sifat manusia ni sentiasa ada dua. Yang pertama kita panggil dia sebagai apa Ustaz jawab? Sifat mazmumah. Jawab duduk diam-diam. Okey, tengok. Okey Okey, seterusnya adalah sifat mahmudah. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sifat mazmumah ini adalah sifat yang tidak baik dan sifat mahmudah ni adalah sifat yang baik. Anak-anak murid Ustaz, mungkin awak akan tertanya, Ustaz, ini berapa kali dah Ustaz ulang ni? Sifat mazmumah, sifat yang tidak baik, sifat mahmudah, sifat yang baik. Kenapa Ustaz nak ulang benda ni banyak kali? Anak-anak murid Ustaz, dengar baik-baik. Okey, bila kita belajar tajuk berkaitan dengan akhlak, ini bukan sekadar belajar. Ini kita kena amalkan. Ustaz selalu pesan kepada awak, akhlak ni adalah benda yang dia make sense, yang kebanyakan daripada awak semua boleh berfikir dengan sendiri. Lah, Ustaz ni benda baik lah Ustaz. Ustaz ni benda buruk lah Ustaz. Awak boleh membahagikan sebab dalam kalangan awak semuanya dah sekurang-kurangnya semua dah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Dapat adil. Ustaz pernah terang kepada awak. Selepas mumayyiz barulah dipanggil sebagai baligh. Okey, apa mumayyiz? Boleh beza baik dan buruk. Ya, Ain. Thank you, Ain. Okey, dia boleh membezakan baik dan buruk. Ingat, mumayyiz ni adalah orang kanak-kanak yang boleh membezakan baik dan buruk. Selepas mumayyiz barulah dikira sebagai akil baligh. Akil baligh ni awak dah start tanggung dosa dan pahala awak sendiri. Okey, dan kebanyakan dah bila dah masuk darjah 6 dah ni, semua daripada awak dah boleh tahu dah mana satu yang baik, mana satu yang buruk, mana satu yang boleh buat, mana satu yang tak boleh buat. Tetapi anak-anak murid Ustaz, kekurangannya adalah kita tahu tapi kita susah nak buat. Ustaz guna perkataan kita, Ustaz tak guna perkataan awak. Sebab kita termasuk diri Ustaz sendiri. Okay, kita tahu benda tu salah, tapi kita buat juga. Kita tahu benda tu tak baik, tapi kita buat juga. Sebab apa? Sebab kita rasa kita nak buat benda yang kita suka, kita buat je. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu Ustaz tak bangkitkan lagi tentang apa yang awak tengok. Baru ni Ustaz pun dapat tahu berkaitan dengan game Roblox yang awak main tu. Apa yang ada dalam Roblox tu pun Ustaz tahu. Baru ni ada bila tu hari tu baru ni ada maklumkan kepada Ustaz. Sebelum ni Discord dah cerita lain dah. Ini Roblox pula. Ustaz kata dalam Roblox. Kenapa dengan Roblox Ustaz? Ustaz baru tahu dalam Roblox ni dia ada dark side Maksudnya dia ada sisi gelap dia. Dark side ni maksudnya dalam Roblox ni awak boleh buat apa saja yang awak suka. Itu bahaya. Itu bahaya. Bila awak boleh buat apa saja yang awak suka, itu bahaya anak-anak murid Ustaz. Dan Ustaz pernah Ustaz dimaklumkan dalam Roblox ni awak boleh chat jalan-jalan kod dia. Ya, awak boleh chat dengan orang yang awak tak kenal pun. Awak boleh chat dengan ada orang cakap sampai macam-macam lah kan. Sampai yang tahap tapi boleh kena ban. Kalau dia ni kalau dia kena ban, tak main, kalau tak kena ban. So anak-anak murid Ustaz,
Berapa minit chat ni? Itulah macam mana orang buat kawan. Betul? Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Ustaz, bila masuk bab akhlak ni, Ustaz akan ulang benda yang sama. Baru ni pun Ustaz bila keluar dengan ayah Kaisha pesan kepada Ustaz, sentiasa nasihat, ulang. Supaya kita semua sama-sama ingat. Ayah Kaisha cakap, kena nasihat, sentiasa nasihat. So bila nasihat, insya-Allah kita akan ingat. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. So pada hari ini kita akan teruskan dengan satu tajuk, iaitu tajuk ujub. Okey, pada hari ini awak akan belajar apa maksud ujub dan dalil-dalil ujub dan apa kesan dia kepada diri kita. Okey, ingat kesan kepada diri kita. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengar sini. Ustaz tak pandai lukis lah. Kita ini manusia. Suria ini manusia Walaupun muka dia macam duyung sikit, tapi ini manusia. Macam tapak Sulaiman sikit kan. Okey. Anak-anak murid Ustaz. Okey. Ustaz nak tanya kepada awak. Apa persamaan antara semua manusia? Manusia ni, semua manusia ni, semua sama. Tapi apa persamaan semua manusia? Spesies dia. Apa sister? Semua Spesies. Apa? Semua Spesies. Tak, isis tu apa? Kan Ustaz, spesies. Oh, spesies. Okey, anak-anak murid Ustaz, itu adalah spesies yang sama. Kemudian, kesemua daripada kita ada jantung, ada kaki, walaupun dari tak ada kaki. Okey, kesemuanya. Dan persamaan antara semua manusia, yang pertama, kita semua ada nyawa. Ataupun kita semua ada roh. Okey. Tetapi anak-anak murid Ustaz, terdapat banyak perbezaan antara manusia. Seorang kaya, seorang miskin. Seorang baik, seorang jahat. Seorang rajin, seorang malas. Seorang banyak buat baik, seorang banyak buat salah. Okay, itu perbezaan dia. Tapi Ustaz nak maklumkan kepada awak, ada satu persamaan yang mana itulah titik yang mana yang Allah Subhanahu Wa Taala tengok. Okey, ya, semua manusia ciptaan Allah, betul. Satu titik ni maksudnya apa? Satu titik ni adalah satu perkara yang semua manusia Allah tengok dekat situ je. Allah tak tengok dekat awak punya rambut yang cantik. Allah tak tengok awak punya mulut yang sentiasa berbau wangi. Allah tak tengok dekat pakaian yang sentiasa cantik. Itu memang sebagai pahala lah kalau awak pakai. Okey, tetapi ada satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tengok sangat-sangat banyak, iaitu hati. Okey, Ustaz nak tanya soalan yang susah kat awak, boleh tak? Boleh. Cuba tunjuk kat mana hati awak. Mana? Sini. Mana sini? Ini kat hati. Sini. Jantung kan? Ini Ustaz, liver. Itu liver. Hati. Orang cakap Ustaz, saya rasa sukalah dekat dia. Saya rasa cintalah dekat dia. Macam mana awak tahu? Saya ikut kata hati saya. Mana hati awak? Samiat. Samiat. Amboi. Terus samiat Kepala. Are you sure? Ustaz belah kanan. Baik, kita tengok. Ustaz sebenarnya daripada dulu Ustaz tak dapat jawapan. Sebenarnya di mana hati manusia? Kan orang kata kalau kita buat dosa nanti hati jadi hitam kan? Mana hati hitam tu kan? Jom kita tengok. Kita tengok dekat sini kan. Kita tengok tubuh, badan. Okey, sini lah. Digestive system. Okey. Bila awak tengok dekat sini kan, awak tengok dekat sini. Okey, bila awak tengok dekat sini, dia ada So sekarang mana je hati? Okey, katakan ada jantung. Okey, ada jantung Ustaz, dekat jantung. Okey, jantung kita panggil blood circulatory system. Okey. Ini jantung. Ini jantung manusia. Ini ada nerve, ada jantung. Soalan Ustaz, mana hati manusia? Ini kan. Ini jantung.
Lepas tu tadi digestive system kita kan. Soalan dia, mana hati yang keluarkan rasa perasaan sayang? Ustaz, saya sakit hati lah tengok muka dia Ustaz. Ustaz nak tanya awak. Hati mana yang sakit tu? Dekat mana? Hati ni. Apa? Cuba bagi tahu Hati dekat. ni dia macam perasaan kot. Perasaan keluar daripada mana? Daripada hati. Okey, faham. Itu pun awak tak boleh nak keluar. Bukan awak je sampai sekarang Ustaz fikir. Mana hati manusia kan? Takkan liver kan? Liver macam lain je. Ke jantung? Apa beza hati dengan jantung Ustaz? Hati lain. Oh, hati lain. Jantung lain. Ustaz, bila saya tengok dia, jantung saya berdegap-degup Ustaz. Sebab dia handsome sangat. Contoh. Itu lain. Jantung ini yang nak beri Ustaz. Jantung ini. Ini jantung yang pam darah. Kalau hati, ataupun kita panggil dia sebagai liver. Ini hati. Ini awak ni buat bentuk love. Mana ada? Dalam bentuk manusia mana ada love macam tu? Ini liver. Yang awak panggil hati tu, ini liver dia ni. Tapi adakah ini yang mengeluarkan liver tu hati? Adakah liver tu yang mengeluarkan perasaan kasih? Liver hati. Yes, liver is hati. Lang paru-paru. Bukan tu. Liver apa? Bukan. Liver apa? Wait, tapi So sebenarnya hati tak wujud lah Ustaz. Liver. Liver in Malay. Liver meaning in Malay. Hati, Betul lah. Salah ni. Salah. Memang liver hati pun. Betul lah, liver hati lah. Okey, cuba awak tanya Teacher Madia. Teacher Madia, okey. Ada kelas sains nak kejap lagi? Ada. Okey, tanya Teacher Madia. Teacher Madia, Ustaz Fikri tanya, hati manusia dekat mana? Cuba tanya Teacher Madia. Teacher Madia, hati ni ke yang keluarkan perasaan kasih sayang, keluarkan perasaan marah, keluarkan perasaan-perasaan benci, unjuk, riak, hati ni ke? Tanya Teacher Madia. Nanti bagi tahu kat Ustaz. Sebab Ustaz pun tak tahu. Perasan tak? Bila kita rasa marah dekat orang, kita rasa sesak dada. Sesak marah sangat kan. Tapi sampai sekarang Ustaz tak tahu kan. So Ustaz nak bagi tahu kat awak. Ustaz pun tak tahu. Jangan tanya Ustaz. Ustaz, jadi hati ni The whole life is a lie. No. It's a lie. Nur Sofia. Hey. Nur Sofia. Sebenarnya Ustaz memikirkan jawapan macam tu juga. Tapi Ustaz rasa macam tak tepat je jawapan tu. Tapi Ustaz rasa macam tu juga. My life has been a lie. Dia bukan kepala sebenarnya. Ustaz rasa benda lain. Okey So apa yang Ustaz cuba sampaikan kepada awak? Hati adalah tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala tengok. Hati ni ke Ustaz? Bukan, Ustaz tak tahu. Ustaz tak tahu. Hati ni maksudnya akhlak kita. Maksudnya apa yang terkantung dalam diri kita, apa pemikiran kita. Sebagai contoh, kita rasa diri kita baik ke, kita rasa nak menunjukkan, itulah persamaan semua manusia. Sebab semua manusia ada hati, anak-anak murid Ustaz. Semua manusia ada hati. Boleh jadi seseorang itu kaya, tapi dia baik. Boleh jadi seseorang itu miskin, tapi dia sombong. Ustaz, liver ni macam nak dekat perut. Ya, memang liver dekat perut pun. Saya ingat Ustaz, dalam digestive system, liver ni dia ada function ni juga. Saya ingat Ustaz lah. Ustaz dah lama dah tak ulang kaji biologi. Okey, seterusnya. Okey, so ujub ni adalah salah satu penyakit hati. Ustaz nak tanya awak. Kalau penyakit badan ini apa? Penyakit badan, demam, apa lagi? Sesama. Lagi? Sesama. Gastrik. Stroke. Pening kepala. Stroke. Diabetes. Banyaklah. Diabetes. Darah tinggi. Darah tinggi apa lagi? Batu karang. Bagus. Batu karang. Amar cakap batuk. Ini semua. Okey, ada satu lagi. Kanser. Ini semua adalah penyakit badan. Ustaz ulang Ini semua adalah penyakit badan. Demam, apa ubat dia? Ubat demam. Ataupun paracetamol. Ubat demam lah, ubat demam. Sesama, ubat sesama. Ubat sesama. Gastrik, ubat gastrik. Senang lah kan? Ustaz tak tahu nama apa. Pening kepala, Panadol. Ataupun Upamol. Upamol dalam TV dia punya Upamol. Wow, Kan? guys. Just the new life. Okay, stroke. Stroke saya tak tahu ubat dia apa. Diabetes, insulin kan? Cucuk insulin kan? Saya insulin.
Ustaz, function liver untuk jalankan darah. Wallahualam. Tanya teacher Madiha. Okey, teacher Madiha. Okey. Darah tinggi, ubat dia. Kurangkan masin. Adalah dia punya tu kan. Batu karang, minum air lah apa semua. Kanser. Siapa tahu treatment untuk kanser kita panggil apa sebagai apa? Kanser kita panggil dia sebagai kemoterapi. Siapa yang ada kanser, dia akan melalui satu treatment. Berapa ringgit? Kemoterapi mahal. Once awak buat kemoterapi, kepala awak akan botak. Pernah tengok tak orang kanser, lepas dia buat treatment, dia rambut dia akan botak. Okay. So itu penyakit badan anak-anak murid Ustaz. So penyakit badan. Sekarang kita nak tengok penyakit hati. Lain Ni sakit hati ke apa ni? Penyakit badan kita tahu simptom dia. Kita tahu demam, sakit kepala, kita nampak kalau penyakit badan. Tapi penyakit hati kita tak nampak anak-anak murid Ustaz. Penyakit hati ni adalah benda yang kita tak nampak. Dan kita kadang-kadang kita tak tahu pun kita ada penyakit hati. Dan itulah bahayanya. Sebab kalaulah penyakit hati ni tidak dirawat ataupun kita tak bagi ubat dekat dia, Allah akan tengok kita sebagai hamba yang teruk. Hamba yang jahat. Hamba yang tak baik. Selagi mana penyakit hati ni kita tak bagi ubat dekat dia, selagi tu Allah akan nampak kita ni sebagai hamba yang tak baik. Apa penyakit hati kan anak murid Ustaz? Ujuk, riak, takabur, bagus. Dendam. Apa lagi? Apa lagi penyakit hati? Ujuk. Apa? Sakit hati. Sakit hati bukan penyakit. Ujuk, riak, takabur, dendam, sum'ah. Sum'ah nanti kau belajar. Tak ada dalam silibus. Okey, ini adalah penyakit-penyakit hati. Penyakit ni kalaulah tak ada ubat. Ustaz ada ubat tak? Semua ni ada ubat dalam Ustaz. Semua ni ada ubat. Tapi ubat dia satu sahaja. Untuk pengetahuan, semua penyakit ni ubat dia satu sahaja. Sabar. Sabar. Boleh sabar. Banyaklah sabar. Yang key-nya adalah istighfar. Istighfar. Minta ampun. Itu ubat dia. Kalau awak rasa ujub, riak, takabur, dendam ni, ubat dia awak sabar, istighfar. Istighfar banyak-banyak. Ya, beza istighfar astagfirullah, ya Allah. Penawar dia satu je, istighfar. Ustaz, saya rasa geram sangat, saya rasa dendam lah dengan adik saya. Asyik dia je mak ayah saya. Contohlah kan, awak tak puas hati dengan adik kan. Asyik saya je salah. Waktu dekat adik saya, semua mak saya menang kan. Nampak? Itu rasa marah. Kan, istighfar. Itu penyakit dia. Okey, seterusnya kita akan tengok apa maksud ujub. Apa maksud ujub? Okey. Okey, seorang Haras tolong baca. Ustaz dengar tak? Dengar. Baca dan faham. Ujub ialah merasa kagum dengan kehebatan diri sendiri. Dengan kehebatan diri sendiri. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ujub ni dia merasa kagum dengan kehebatan diri sendiri. Ustaz, salah ke kita rasa kita ni diri kita hebat? Soalan yang bagus. Salah ke kita rasa kita ni hebat? Salah tu salah lah. Ingat anak-anak murid Ustaz, kita contoh, awak memang hebat. Tapi kalau awak rasa, Ustaz, saya ni baik juga Ustaz itu tak boleh. Anak-anak murid Ustaz, sebelum ni Ustaz pernah bagi contoh kepada awak. Antara riak dengan ujub, Ustaz lebih bahayanya ujub. Riak ni bahaya. Tapi ujub ni lagi sembunyi. Riak ni, apa maksud riak? Riak ni kita buat sesuatu untuk menunjuk-nunjuk. Membuat sesuatu untuk menunjuk-nunjuk. Itu adalah riak. Awak tahu yang bahawa awak bila awak buat menunjuk-nunjuk, aku solat ni sebab ada nak tunjuk dekat Ustaz Amirul lah. Itu maksudnya riak. Ustaz, saya jadi baik ni sebab saya nak tunjuk kat Ustaz dekat teacher Hanani sebab nanti saya nak jadi leader. Itu riak anak-anak murid Ustaz. Awak buat sesuatu untuk awak tunjuk-tunjuk kata diri awak ni baik. Okey, faham Tetapi ujub ni bahaya anak-anak murid Ustaz. Kadang-kadang kita terlepas pandang, rupanya kita ujub.
Rupanya kita ujub. Apa ujub ni? Sebagai contoh, Ustaz pernah bagi tahu kepada awak. Orang yang solat. Bila orang solat, ada beza. Orang yang, aku solat ni sebab aku nak tunjuk kat orang, itu riak. Tapi bila awak solat, awak tak niat nak tunjuk-tunjuk pun. Tengah-tengah awak solat, baik juga diri aku. Aku orang lain tak solat, aku je solat. Bagus aku . Itu ujub anak-anak murid Ustaz. Itu ujub. Orang lain semua tak siap kerja sekolah. Aku juga yang siap kerja sekolah. Yang lain semua tak siap. Kira power jugalah aku ni. Ujub anak-anak murid Ustaz. Siapa tu? Kan? Dalam kelas, Ustaz, makin sembunyi makin bahaya. Betul, Amira. Semakin sembunyi semakin bahaya. Sebab kita tak nampak. Sebab tu ubat dia istighfar. Kalau awak rasa macam awak meninggi diri kan. Sebagai contoh, dalam kelas semua Ustaz Amirul marah. Awak seorang je Ustaz Amirul tak marah. Aku ni bagus juga, aku tak kena marah. Once awak rasa hebat, awak rasa awak ni lebih hebat daripada orang lain. Awak rasa kagum, awak rasa bangga. Kalau Ustaz, saya bangga dengan diri saya. Itu tak ada masalah. Tapi once awak rasa macam, Ustaz, orang lain semua tak bangun. Dalam hati, saya kira saya ni paling bagus. Kira saya ni bagus betul. Contoh. Ujub ni benda yang sangat tersembunyi. Inilah yang Ustaz cakap. Syaitan dia akan tunjuk kepada awak. Benda tu nampak baik. At the end of the day, dia akan buat benda tu membuatkan awak rasa tak dapat pahala. Syaitan yang hebat, syaitan yang power, dia akan suruh awak buat benda baik. Haras solatlah, pergilah sedekah, pergi sedekah. Jangan tunjuk ke orang. Nampak? Dia akan trick awak. Jangan tunjuk ke orang. Nanti awak akan riak. Pergi. So, awak pergi sedekah sembunyi-sembunyi. Kemudian dia tiup kepada awak. Kan bagus kan awak kan? Awak pun, kan bagus aku ni. Habis. Nampak? Itu ujub anak-anak murid Ustaz. Kita rasa kita ni hebat. Kita rasa ni kita lah yang paling power sekali. Bahaya anak-anak murid Ustaz. Pahala kita boleh hancur disebabkan ujub. So Ustaz ni macam mana? Jangan rasa diri kita lebih baik daripada orang. Jangan rasa macam tu. Jangan rasa. Bahaya. Okey, seterusnya. Dalil ujub. Dalil ujub ni seorang volunteer baca. Tapi Ustaz, boleh tak saya berbangga dengan diri saya sendiri Ustaz? Saya rasa saya dah buat yang terbaik Ustaz. Itu tak ada masalah. Yang salahnya, awak rasa bangga diri dengan diri awak sampai awak melekehkan ataupun awak memperkecilkan orang lain. Ustaz, saya ni bagus lah Ustaz. Sebab saya rasa saya dah buat yang terbaik. Tengok macam diorang. Habis lah tu. Itu habis lah. Tengok macam diorang. Diorang tu tak boleh lah. Itu tak boleh lah. Okey, Maisarah. Silakan Maisarah. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Okey, sadaqallahul azim. Okey. Now, Kaisah, tolong baca Kaisah pula. Khaira, tolong baca maksud dia. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan peperangan dan medan perang Hunain. Saya tak pernah cerita kat awak perang Hunain. Perang Hunain. Okey, terus. Hello? Ustaz lag eh? Ustaz. Ya. Internet sekolah sangkut. Hello. Hello. Sekejap lagi. Dengar tak suara Ustaz? Takut. Dengar. Tapi dengar sikit-sikit je. Tak faham pun. Hello. Okey dah. Okey dah. Aduh, internet sekolah. Buat apa ni buat kat rumah. Okey.
Okey, anak-anak murid Ustaz, terima kasih Ain. Ustaz dengar Ain baca kat sesungguhnya je. Ustaz hilang lah. Okey, Kak Hunain. Okey, semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai. Anak-anak murid Ustaz dengar sini baik-baik. Ustaz lagi. Wah. Okey, Ustaz tutup kamera, Ustaz tutup kamera. Select. Okey, dah okey belum? Select. Lagi. Lek. Oh, dengar tak suara Ustaz? Dengar. Sekarang okey dah dah. okey dah kan? Dah okey dah kan? Ustaz tu. Okey dah. Ustaz rasa bilik ni sama. Bilik ni memang ada benda sikit. Alah, apa Ustaz? Betul lah. Ingat pasal main-main. Bilik ni memang ada benda sikit. Okey. Tak adalah. Ada buku. Okey. Seterusnya. Okey, anak-anak murid Ustaz. Kalau Ustaz boleh cerita pasal Ustaz. peperangan. Select. Kena laptop nanti. Dah okey belum? Dah. Dah okey Okey, dah okey. Susah Dah lah. okey dah. Boleh. Okey dah. Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey. Sebenarnya dalam peperangan ada juga orang Islam diuji dengan ujuk. Apa? Waktu perang Hunain. Perang Hunain ni pada waktu tu dia orang rasa dia orang boleh menang, anak-anak murid Ustaz. Kalau Ustaz cerita panjang lah. Perang Hunain ni sampai orang Islam lari patah balik. Panjang lah, nanti kita akan ceritalah. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok ciri-ciri ujuk. Okey, ciri-ciri ujuk. Okey, Munir boleh tolong baca tak yang pertama? Apa maksud dia? Macam mana kita nak tahu kita ni ujub ke tidak? Nombor satu, berasa dirinya hebat. Good, berasa dirinya hebat. Ustaz, dalam sekolah ni semua acara yang saya masuk, semua saya dapat tempat Ustaz. Contoh, saya lah yang paling hebat sekali. Jangan macam tu anak-anak murid Ustaz. Itu adalah rezeki awak. Jangan rasa diri kita ni hebat. Jangan rasa diri kita ni hebat. Walaupun betul-betul hebat, tapi jangan rasa macam tu. Hebat juga aku jangan. Jangan. Okey, Sofia. Sofia baca yang kedua. Dengan jangan flex ke orang lain. Yes. Ini Ustaz suka ni. Okey, Sofia baca. Suka merendahkan orang lain. Macam siapa tu? Macam siapa? Macam okey. Suka merendah. Ini Ustaz nampak dalam kalangan awak banyak yang buat. Suka merendah-rendahkan orang lain. Lah, ini pun tak tahu ke? Contoh. Bila kawan-kawan awak minta ajar kan. Lah, ini senang je. Takkan ini pun tak tahu. Bila awak merendah-rendahkan orang lain, itu adalah salah satu ciri-ciri ujub. Contohlah adik awak minta awak tolong. Minta, Kak ni nak buat macam ni. Echa ni nak buat macam ni Echa, katakan. Ni buat macam mana? Lepas tu Echa pun cakap, alah ini untuk banyak kali dah belajar takkan tu pun tak tahu. Itu tak boleh Echa Echa jangan Echa Okey. Seterusnya anak murid Ustaz, nombor 3. Nombor 3 Ustaz nak minta siapa yang belum baca ni? Fahim boleh unmute tak Fahim? Ustaz rasa Fahim dah boleh mikrofon ni dah okey dah. Fahim? Sebab selalu saya ingat semalam kelas tak okey lagi Fahim boleh ambil mikrofon tak? Panas ni kulit ni. Fahim? Okey Fahim, tolong baca nombor 3 Fahim. Tak boleh. Sangkut juga Tak apalah nak buat macam mana. Okey. Kaisha baca nombor 3 Kaisha. Sombong dengan kelebihan yang dimiliki. Sombong dengan kelebihan yang dimiliki. Dalam kelas awaklah orang yang paling handsome sekali. Apa tu awak sombong? Anak-anak murid Ustaz, benda ni terjadi dekat dalam kelas Ustaz. Ada bukan kelas Ustaz, dalam darjah 6.
Awak mula untuk Ustaz, dia ni hitam lah Ustaz. Tak boleh lah Ustaz. Dia ni tak boleh. Saya ni tengok saya putih je Ustaz. Saya lah yang paling cantik sekali. You turn to become a racist person. Awak mula untuk menjadi racist dan awak rasa bangga dengan kelebihan. Ustaz tengok muka saya tak pernah ada jerawat Ustaz. Orang lain semua tak pandai jaga muka. Contoh, jangan anak murid Ustaz. Kita tak boleh sombong. Key-nya jangan sombong. Jangan rasa diri kita ni hebat. Last but not least, Ain tolong baca Ain nombor 4. Okey. Sukar untuk mendengar nasihat. Sukar untuk mendengar nasihat. Sukar ni apa maksud sukar? Susah. Sukar bermaksud susah. Okey, bagus ni Amar. Okey. Sukar adalah maksud susah. Siapa yang rasa bila tegur sikit buat muka, siapa yang rasa tegur sikit dia rasa diri dia yang paling betul, contoh. Itu adalah ciri-ciri unjuk. Alah, aku tahulah nak ajar aku pula. Itu unjuk. Kau tu diri kau tu tak betul, tak tegur orang. Tak boleh tak boleh macam tu. Okey dah. Okey, seterusnya cara menjauhi unjuk. Maisarah yang pertama, macam mana kita nak menjauhi daripada unjuk? Okey, silakan Kak Maisarah. Sentiasa merendah diri. Be humble. Be humble. Merendah diri. Tapi kadang-kadang orang yang be humble ni pun ada ujub dia. Bahaya tu. So bahaya. Tipu daya syaitan ni, awak boleh bayang macam ni lah. Even Nabi Adam pun syaitan twist. Macam mana pemahaman tu? Itu Nabi Adam. Itu Nabi Adam kena. Apatah lagi kita. Even Nabi Adam dengan Siti Hawa pun pernah kena twist dengan syaitan. Macam mana syaitan twist dia orang, membuatkan last sekali dia orang ingkar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahaya nak nama Ustaz. Dan Ustaz rasa Ustaz pernah cerita kepada awak. Syaitan yang hasut, iblis yang hasut Nabi Adam dulu masih lagi hidup pada zaman sekarang. Ustaz like Ustaz like Sudah. Okey, ingat Ustaz pesan apa? Anak-anak murid Ustaz. Ustaz kalau main-main je tak boleh kan? Main-main macam mana tu? Main-main macam mana tu? Macam mana main-main tu macam mana? Dia ambil sebagai joke. Kalau joke tak ada masalah lah. Kalau member awak ingat sebagai joke tak ada masalah lah. Ustaz maksud ini Allah tunjukkan benda. No. Maksud kat sini Allah nak tunjukkan yang apa Nabi Adam kena kita bukan. Bukan apa yang Nabi Adam kena kita pun kena. Allah nak tunjuk bahawa itulah ujian. Itulah ujian dia. Ingat iblis yang hasut Nabi Adam masih lagi hidup zaman sekarang. Dia dah experience dah. Dia dah ada PhD dah. Dia dah ada doktor, dia dah ada degree. Dia orang ni semua power nak nama dia Ustaz. So, hati-hati. Even be humble pun boleh jadi unjuk. Jaga-jaga. Yang kedua, Nur Sofia baca. Dia tengok YouTube je kerja awak. Cepat, baca. Okey. Berdoa dijauhi daripada sifat ujub. Itu je. Doa daripada dijauhi sifat ujub. Allahumma inna na'udzubika min sifatir riya wal ujub wal sum'ah. Okey, doa. Jauhkan daripada ujub. Isyirah yang ketiga. Bergaul dengan rakan-rakan yang berakhlak mulia. Ustaz, yang nombor tu kena taklah. Okey. Tak apa, ini Ustaz tolong tulis je. Kalau awak tak nak tulis tak ada masalah. Asalkan awak boleh baca. Berakhlak mulia. Anak-anak murid Ustaz. Kalau awak kawan dengan orang yang sombong, confirm awak akan jadi sombong. Percayalah cakap Ustaz. Once awak kawan dengan orang-orang yang sombong, automatik awak akan jadi sombong. Tapi kalau awak kawan dengan orang-orang yang baik, mesti awak akan jadi baik. Ini Ustaz nak tengok ni. Nombor 4. Siapa ni? Ustaz rasa macam dah habis. Khairah, baca nombor 4 Khairah. Nombor 2 tu dia berdoa dijauhi daripada sifat ujub, bukan berdoa daripada dijauhi. Okey. Dia jadi lain maksudnya. Berdoa daripada faham.
Kalau berdoa daripada dijauhi, maksudnya kita akan dekat lah. Okay. Nama 4. Siapa tadi Ustaz sebut? Munir macam nama 4 Munir. Selalu bermuhasabah diri. Soalan Ustaz, muhasabah tu apa? Dia macam muhasabah. Sabar tu sabar. Muhasabah tu apa? Sabar? No. Kan, Muhasabah tu adalah itu yang Ustaz terkejut tu. Macam mana awak boleh tulis selalu bermuhasabah diri dalam exam? Tak tahulah muhasabah. Muhasabah ni adalah reflection diri. Awak duduk seorang-seorang, ya Allah, aku ni banyak salah ya Allah. Itu muhasabah. Awak ingat balik kesalahan-kesalahan awak. Okay, Ustaz ulang sekali lagi. Apa maksud muhasabah? Awak berduduk seorang-seorang dan ingat balik kesalahan. Ingat semula kekurangan diri kita. Duduk seorang-seorang. Ya Allah, aku ni banyak buat dosa. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Duduk seorang-seorang. Ya Allah, aku ni kadang-kadang ada riak. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ya Allah, duduk seorang-seorang. Itu muhasabah. Ya, silakan. Ya. Macam nak berubah lah. Apa? Dia macam nak berubah ke? Dia macam nak berubah lah. Dia rasa macam aku ni ada banyak buat salah ni, aku banyak buat dosa ni. Muhasabah ni awak duduk seorang-seorang, awak tengok, ya Allah, aku ni banyak salah lah ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Macam tu. Duduk seorang-seorang, fikir balik apa kurang kita. Oh, solat lambat. Oh, tak dengar cakap mak ayah. Silap lah aku ni. Aku tak boleh macam ni. Itu muhasabah. Itu muhasabah. Sentiasa ingat kekurangan kita. Ustaz cadangkan kepada awak sebelum tidur malam-malam duduk seorang-seorang. Apa yang aku buat salah hari ni? Aku banyak buat salah lah hari ni. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Macam tu. Ingat balik kekurangan kita. Okey Okey. Siapa yang selalu muhasabah, dia mesti orang yang baik. Siapa yang selalu ingat kesalahan-kesalahan dia mesti orang yang baik. Okey. Anak-anak murid Ustaz. Okey, lagi 2 ni Ustaz rasa Ustaz tak sempat lagi nak terang sebab kita ada lagi 3 minit saja lagi sebelum kita habiskan kelas. Bahasa mudahnya akibat bersifat wujud dengan fadilat ni sebenarnya awak dah boleh berfikir dengan sendiri dah. Akibat bila wujud mendapat dosa, Allah akan marah, kawan-kawan tak suka. Betul. Siapa je suka orang yang sombong? Tak ada siapa nak kawan dengan orang yang sombong. Fadilat menjauhi ujub. Tengok gambar tu. Fadilat menjauhi ujub. Senang je. Bila kita jauhikan ujub, Allah sayang kita, mak ayah sayang kita, kawan-kawan orang sayang dengan kita, pahala pun dapat. Itu perbezaan dia. Itu persamaan dia. Okey, sampai situ. Ada soalan berkaitan dengan ujub? Ada. Okey, kalau macam apa tu. Hukum ujub berdosa. Macam kalau kat negara ke nanti. Dia berdosa lah. Dia berdosa. Itu memanglah. Tapi macam kalau ada kat neraka itu. Hukuman dia Ustaz tak pastilah. Kalau riak Ustaz tahu, wujud Ustaz tak pasti. Okey. Ustaz, kalau dia dah bertaubat tapi tak sengaja terbuat, taubat balik. Anak-anak murid Ustaz, Nabi Muhammad SAW, terima kasih Ain. Anak-anak murid Ustaz, Nabi Muhammad SAW bagi tahu, setiap anak Adam melakukan kesalahan. Ini hadis Setiap anak Adam ni kita lah, anak Adam. Anak Adam ni kita lah. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Semua daripada kita mesti ada buat salah. Bukan awak je. Ustaz pun buat salah. Silat-silat Ustaz punya salah lagi banyak daripada salah awak. Mak ayah awak buat salah. Adik-adik awak buat salah. Atuk-atuk awak buat salah. Bila nama sahaja manusia, semua akan buat salah. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang, apa yang Ustaz eja tu? Kesalahan adalah orang yang bertaubat. Ini hadis Nabi kata semua anak Adam akan buat salah. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dia adalah orang yang bertaubat.
Ustaz saya ada buat salah Ustaz. Pergi taubat, jangan cerita Ustaz tak nak dengar. Pergi taubat, duduk sorang-sorang. Ingat, bila awak buat salah, jangan cerita kat orang. Cerita dekat Allah, minta ampun dengan Allah. Minta Ustaz, tapi saya dah bertaubat. Saya dah taubat tapi saya buat lagi Ustaz. Bertaubat lagi. Bila awak buat salah, taubat je. Bila buat salah, minta maaf dengan Allah. Sebab tu Ustaz selalu ajar kepada awak dalam kelas. Bila buat salah, mesti minta maaf. Ini pun tak minta maaf lagi tu. Itu pun tak minta maaf lagi tu. Ustaz dah bagi hint daripada semalam lagi. Itu pun tak datang minta maaf lagi tu. Ingat anak murid Ustaz. Ustaz sentiasa ajar awak. Awak buat salah, awak minta maaf. Mesti minta maaf. Macam tu juga dengan Allah. Ustaz saya dah bertaubat tapi saya buat lagi. Minta maaf dengan Allah. Mesti Allah ampunkan awak. Okey. Kemudian, alhamdulillah, nasihat ni untuk Ustaz juga. Ustaz, kalau orang tu sombong, lepas tu kita layan dia baik-baik, dia akan layan kita baik-baik. Itu terpulang kepada dia. Kalau orang tu sombong, kita layan dia baik-baik, mesti dia akan malu dengan kita. Mesti dia akan malu. Aku sombong dengan dia, tapi dia layan baik-baik dengan aku. Mesti dia akan malu Allah. Faham Okay, last but not least, sebelum Ustaz habiskan kelas pada hari ini, Ustaz nak highlightkan benda ini. Anak-anak murid Ustaz, ujub adalah penyakit hati. Ujub adalah penyakit hati. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menilai. Ingat, macam mana Allah nak tengok kita ni baik ke tidak? Allah tengok akhlak kita. Allah tak tengok duit kita. Allah tak tengok berapa banyak beg yang awak ada. Allah tengok akhlak kita. Boleh jadi di mata Allah Ustaz lagi teruk daripada awak. Boleh jadi awak lagi baik daripada kami semua. Ingat. So kita doakan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara dan menjadikan kita hamba yang baik. Okey dah Okay, I think that's all from me. InsyaAllah kita akan jumpa esok dengan tajuk riak. Esok bahaya. Tajuk esok bahaya. Okay? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Thank you. Terima kasih Ustaz. Ada Nur Sofia. Ingat tak ada? Ada. Okay, ada. Okay.